hidup semula sesudah mati. Yawma tubla as-sarair. Pada hari didedahkan segala rahsia. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Maka pada saat itu tidak ada bagi manusia sebarang kekuatan untuk membela diri, dan tidak ada penolong yang dapat memberikan pertolongan. Was-samaa'i dhatir raj'. Demi langit yang berulang-ulang mencurahkan hujan. Wal-ardi dhatis sad'. Dan bumi yang mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Innahu laqawlun fasl. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah kata-kata yang benar, yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Wa ma huwa bil hazl. Dan ia bukan kata-kata gurau senda. Innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya orang yang kafir itu merancang tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya. Wa akidu kaida. Dan Allah pula tetap bertindak membalas rancangan jahat mereka dan menggagalkannya. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Oleh itu, janganlah engkau mahukan segera kebinasaan orang kafir itu. Berilah tempoh sedikit masa kepada mereka. Sadaqallahul azim. Ikuti kami di TikTok ikimfm.my. Ukuran keberhasilan Ramadan, prestasi amal ibadah di dalam bulan Ramadan tidak terukur ketika Ramadan. Kalau diukur kepada Ramadan, banyak orang yang hebat Ramadan itu. Siang hari puasa, malam hari tarawihnya dengan qiyamul lail, dengan tahajudnya. Tetapi sebetulnya ukuran keberhasilan prestasi amal ibadah di dalam bulan Ramadan tidak diukur ketika Ramadan, diukur setelah Ramadan. Jadikan Ramadan anda tahun ini lebih bermakna dengan ikuti segmen khas Tazkirah Ramadan bersama dengan Ustaz Muhammad Rozi Harun sepanjang Ramadan pada jam 1.30 tengah hari dan 5 pagi, eksklusif hanya di IKIM FM, inspirasi Ramadan anda. Tahukah anda bahawa setiap hari lebih 1,000 orang kanak-kanak di bawah umur 5 tahun maut akibat penyakit yang berpunca daripada sumber air kotor? Mari berinfak bersama Yayasan Global Ihsan Malaysia dengan membina wakaf telaga air bersih buat mereka yang memerlukan sempena Ramadan ini. Jangan lepaskan peluang untuk mendapat pahala berterusan. Untuk maklumat lanjut, hubungi talian 012-234-0413 atau layari www.global-ihsan-relief.org.my. Ingat Ihsan, ingat Global Ihsan. Rancangan ini dibawakan khas oleh Yayasan Global Ihsan Malaysia. Sediakan iftar dan sahur kepada mereka yang memerlukan sempena Ramadan ini. Hubungi talian 012-234-0413. Ingat Ihsan, ingat Global Ihsan. Tazkirah Ramadan, Ustaz Muhammad Rozi Harun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya lahu la an hadana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sidang pendengar IKIM FM, inspirasi Ramadan anda. Sampai ke saat ini kita masih lagi dihidangkan oleh Allah Subhanahu wa taala perjalanan di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Satu bulan yang diangkat menjadi Sayyidus Syuhuri. Satu bulan yang diangkat menjadi penghulu sekalian bulan. Kenapa Ramadan Al-Mubarak dijadikan sebagai penghulu sekalian bulan? Kerana satu-satunya nama bulan yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran cuma Ramadan. Walaupun secara sebutannya Al-Muharram itu ada di dalam Al-Quran, tetapi tidak dimaksudkan kepada bulan Al-Muharram itu. Maka satu-satunya kalimah yang diambil nama di antara bulan-bulan, penamaan bulan-bulan Islam adalah Ramadan. Maka kita pergi kepada satu
kefahaman betapa bulan ini akan menghantarkan kebaikan yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala sekiranya kita memanfaatkan waktu-waktu di dalam bulan ini untuk berprestasi amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang telah dibentangkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat melalui teladan yang telah berlaku banyak kalau kita lihat daripada tabir sejarah memperlihatkan peristiwa-peristiwa agung yang berlaku di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Barangkali inilah yang kita akan sebutkan beberapa peristiwa yang pernah berlaku yang termuat di dadanya Ramadan Al-Mubarak yang akan menambah sisi kebaikan, kemuliaan, keutamaannya Ramadan. Ma'ruf yang pertama, Ramadan itu bulan diturunkan Al-Quranul Karim yang menjadi petunjuk bagi orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu sebagai pedoman, Al-Quran itu sebagai pegangan. Berpegang kepadanya nescaya tidak akan sesatlah. Kerana itu bahagian daripada mukjizat teragung baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Rasulullah itu bukan puluh, bukan belas, bahkan bukan ratus, ribuan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu terangkatlah yang paling mulia, yang paling agung itu adalah Al-Quran. Dan satu-satunya mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih mampu ditatap oleh umatnya Rasul, kita sebagai umatnya Rasulullah, cuma Quran. Wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa sekali dengan mukjizat yang lain kecuali Al-Quranul Karim. Maka bulan ini bulan diturunkan Al-Quran. Berinteraksi dengan Al-Quran merupakan yang pernah kita sebutkan pada lembaran sebelum ini, investment terbesar, pelaburan terbesar di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak adalah terkait dengan berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Peristiwa yang lain berlaku di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, masyhur adalah tentang Perang Badar. Perang yang mengangkat nilai keagungan dan kemuliaan Islam. Diperakui betapa keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu mampu dijadikan cagaran. Bayangkan bagaimana pertempuran di antara kaum muslimin dan kaum kafirun yang jumlahnya jauh lebih ramai. Tetapi kerana bermodalkan keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin telah dianugerahkan kemenangan. Peristiwa itu berlaku pada bulan Ramadan tahun kedua Hijrah, yang mana tentera Islam itu jumlahnya 313 orang berhadapan dengan 1000 tentera musyrikin Makkah. Apa yang membuktikan apa yang harus ditampilkan melalui perang Badar yang tercetusnya ini? Puasa yang sedang dijalani oleh kaum muslimin tidak menghalang mereka daripada bersungguh, bahkan tidak dijadikan sebab untuk berlemah-lemah, sebaliknya berusaha untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali inilah yang boleh diambil sebagai pelajaran. Kita hidup di zaman sekarang, kiri kanan atas dan bawah penuh dengan nikmat. Barangkali menjadikan peribadi kita agak sedikit lonlai. Kita itu kurang berdaya, berkemampuan untuk berhadapan dengan hal-hal yang barangkali memberikan kepenatan, memberikan sedikit daripada sisi-sisi keburukan yang ditampilkan dalam kepribadian kita. Maka bulan Ramadan harus digarisbawahi bukan bulan untuk bermalas-malasan. Bayangkan kalaulah kita berada di zamannya Rasul, lalu sampai kepada kita panggilan untuk berjihad, adakah kita termasuk dalam golongan yang akan memperjuangkan agamanya Allah ataupun memilih jalan yang sebaliknya? Maka Ramadan Al-Mubarak telah menyimpan perjalanan satu peristiwa agung, iaitulah Perang Badar. Perang yang sampai ke hari ini dijadikan sebagai semangat untuk perjalanan ke depan. Orang Islam itu diajarkan berprinsip, tidak lari andai dihadap musuh. Orang Islam memang kita diajar tidak mencari musuh, tetapi kita juga diajar tidak melangkah ke belakang walaupun sejengkal andai dihadap musuh.
Apalagi peristiwa agung yang berlaku di dalam bulan Ramadan yang harus kita angkat untuk dijadikan sebagai inspirasi, iaitulah tentang peristiwa pembukaan kota Makkah yang disebut dengan Fathum Makkah. Peristiwa ini juga berlaku di dalam bulan Ramadan pada 6 Hijrah. Ini merupakan peristiwa kemuncak apabila kaum musyrikin Makkah melanggar perjanjian Hudaibiyah yang telah termeterai dengan orang Islam. Apa kandungan ini? Kalau sedikit kita boleh hantarkan, menyebut tentang setiap suku Arab itu boleh memilih sama ada untuk menjadi sekutu baginda Nabi SAW ataupun menjadi sekutu Quraisy. Kedua-dua pihak boleh juga berperang dalam tempoh 10 tahun. Tidak boleh berperang. Kedua-dua belah pihak tidak boleh berperang. Bermakna gencatan senjata. Dan dalam waktu yang bersamaan mereka juga tidak boleh membantu pihak yang lain untuk berperang. Tetapi apa yang berlaku dalam suku-suku Arab itu yang bersekutu, ada golongan yang bertelagah. Mereka itu berpaling daripada perjanjian yang telah disepakati. Ada yang menolak rundingan dan lain sebagainya, sehingga kan hampir membawa kepada kemarahan umat Islam. Banyaklah kisah tentang Fathu Makkah itu yang pada kesempatan ini barangkali kita cuma menghantarkan. Peristiwa besar di antara yang berlaku di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak adalah Fathu Makkah. Ini berawal daripada Islam itu mampu dikembangkan sehingga ke pelosok dunia yang lain. Dan kalau kita perhatikan perjalanan sirah dan sejarah yang cukup panjang ini, baginda Nabi SAW meletakkan keyakinan kepada para sahabat. Matlamat kepada kehidupan di atas dunia ini adalah untuk menegakkan kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu yang ditanamkan. Dan ini merupakan modal terbesar semangat yang telah dipersembahkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in wa arda. Yang barangkali kalau kita lihat itulah yang kering. Sifat itulah yang kontang pada kepribadian umat Islam hari ini. Apalagi yang berlaku di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak adalah tentang peristiwa perjalanan baginda Nabi SAW ke Tabuk. Sedikit kita kisahkan pengaruh baginda Nabi SAW pada ketika itu telah tersebar kepada seluruh semenanjung tanah Arab. Dan ini sedikit sebanyak memberikan tamparan kepada Rom. Rom itu merupakan kuasa besar pada masa itu. Maharaja Rom Timur, dia memutuskan untuk menyikat pengaruh umat Islam. Dan apabila berita itu sampai kepada pengetahuan baginda Nabi SAW, baginda Rasul mengarahkan untuk umat Islam berkumpul bagi berhadapan dengan Rom. Dan pada masa itu tanah Arab dilanda dengan panas dan kesusahan. Dan ini berlaku di dalam bulan Ramadan. Dan yang menariknya sama, tidak mematahkan semangat kaum muslimin untuk berjuang bersama dengan baginda Nabi SAW. Mereka tetap taat kepada perintah Rasul. Dan baginda Nabi SAW sendiri yang memimpin tentera yang dianggarkan seramai 30,000 orang menuju ke utara kota Madinah. Dan apabila tentera Islam sampai di Tabuk, tentera Islam terus mengasak Rom sehinggalah termeterainya perjanjian antara Islam dan Rom. Walhasil daripada perjanjian itu, Rom akhirnya tunduk dan bernaung di bawah pemerintahan baginda Nabi SAW. Apa yang kita boleh ambil daripada peristiwa ini? Betapa kecekalan, keyakinan mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat itu mempertaruhkan nyawanya. Andai ini diperintahkan Allah, disuruh oleh baginda Nabi SAW, harga mati. Titik, berjuang bersama baginda Nabi SAW. Peristiwa ini juga memberikan tamparan betapa hidup ini harus berprinsip. Yang datang itu sekuat apapun, yang namanya kebatilan harus kita tempuh. Ini diajarkan di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Memang perjalanan titian Ramadan itu yang hadir tidak mudah kadang-kadang. Kita berpuasa di bulan Ramadan yang menghantarkan
kita untuk melunaskan kewajiban ini, ujiannya tidak mudah, faham? Tetapi kerana ini perintahnya Allah, ini perintahnya baginda Nabi SAW, maka kita lunaskan juga. Kerana kita ingin termasuk dalam bahagian orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan juga menyimpan sejarah Islam sampai ke Yaman, yang hari ini masyhur, masya-Allah, pusat pengembangan kukuhnya pengamalan Islam di Yaman saat ini, masyhurlah di sana sini. Yaman itu terletak di selatan semenanjung tanah Arab. Nabi SAW awalnya mengutuskan Sayyidina Ali ibn Abi Talib untuk membawa surat baginda ke penduduk Yaman, khususnya di suku Hamdan. Ada satu suku di Yaman itu, suku Hamdan. Dalam tempoh 1 hari, kesemuanya memeluk agama Islam secara aman. Dan ini peristiwa yang cukup bersejarah, juga berlaku di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Banyak lagi kalau kita nak sebutkan, musnahnya berhala Al-Uzza daripada Khalid yang diruntuhkan oleh Khalid Al-Walid, kemudian penyerahan kota Taif dan lain sebagainya. Maka apa yang dapat kita ambil? Ramadan tidak mengajarkan kita untuk bermalas-malasan, untuk melemahkan badan, melainkan setiap yang berlaku, yang telah kita ketahui, peristiwa-peristiwa besar yang terkait dengan baginda Nabi SAW dalam pelipatan sirah dan sejarah, harus memberikan inspirasi kepada kita untuk terus melakukan yang terbaik dalam perjuangan kita untuk mengangkat darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tazkirah Ramadan, IKIM FM, inspirasi Ramadan anda mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan itu tadi dibawakan khas oleh Yayasan Global Ihsan Malaysia. Rebut ganjaran pahala dengan menaja iftar dan sahur sempena Ramadan ini. Hubungi talian 012-234-0413. Ingat Ihsan, ingat Global Ihsan. Tahukah anda bahawa setiap hari lebih 1,000 orang kanak-kanak di bawah umur 5 tahun maut akibat penyakit yang berpunca daripada sumber air kotor? Mari berinfak bersama Yayasan Global Ihsan Malaysia dengan membina wakaf telaga air bersih buat mereka yang memerlukan sempena Ramadan ini. Jangan lepaskan peluang untuk mendapat pahala berterusan. Untuk maklumat lanjut, hubungi talian 012-234-0413 atau layari www.global-ihsan-relief.org.my. Ingat Ihsan, ingat Global Ihsan. Ikuti kami di YouTube IKIM_FM_MY. Kapsul tafsir Al-Quran ini dibawakan oleh Kamal & Kamal Pest Control. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Maka bagaimanakah keadaan orang-orang kafir pada hari akhirat kelak apabila kami datangkan dari tiap-tiap umat seorang saksi, iaitu Rasul mereka sendiri, menjadi saksi terhadap perbuatan mereka, dan kami juga datangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi terhadap umatmu ini. Ayat ini menyelar sikap orang-orang Yahudi dan musyrikin serta semua umat yang menolak dakwah para Rasul yang diutus oleh Allah kepada mereka. Alangkah peliknya sikap mereka itu, sedangkan nanti di hari akhirat, hari yang tiada saksi melainkan saksi pendakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai ahkamul hakimin, para rasul akan bersaksi bahawa mereka telah menjalankan tugas mereka, telah menyampaikan risalah Allah kepada umat masing-masing agar menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan syirik. Bahkan kita selaku umat Rasulullah SAW yang membaca Al-Quran juga akan menjadi saksi bahawa Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Salih, Nabi Shu'aib dan sekalian Rasul telah melaksanakan dakwah masing-masing seperti Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 143, dan Allah memberi gelaran ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas kepada kita, iaitu umat pertengahan yang menjadi saksi ke atas sekalian manusia. Dan semestinya saksi utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti ialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda akan menjadi saksi terhadap umatnya yang mengingkari ajaran dan risalah yang dibawanya. Bahkan akan menjadi saksi ke atas semua umat yang terdahulu,
Untuk itu, jangan sekali-kali kita beranggapan bahawa apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak sepenting atau seutama sebagaimana Al-Quran. Lalu kita seolah-olah meremehkan As-Sunnah, sedangkan kedua-duanya adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kapsul tafsir Al-Quran itu tadi dibawakan oleh Kamal & Kamal Pest Control. Kamal & Kamal Pest Control, peneraju perkhidmatan kawalan serangga anai-anai Bumi Putra Islam sejak 1985, memenuhi piawaian ISO 9001 dan berlesen oleh Jabatan Pertanian Malaysia. Pertama di Malaysia, inovasi kawalan anai-anai 7 tahun jaminan untuk perlindungan kediaman anda. Kamal & Kamal sedia dihubungi di 019-755-2625 atau di www.kamalandkamal.com. Nak dengar rancangan Santapan Jiwa untuk Kehidupan? Semuanya ada di IKIM FM. Inspirasi utama anda. Antara keistimewaan Ramadan ada padanya solat tarawih, solat yang tidak ada pada bulan yang lain. Itu menandakan Ramadan itu istimewa. Bahkan Nabi sebut dalam hadis, man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang mendirikan qiyamul lail, yakni solat tarawih, itu maksudnya solat malam tu dimaksudkan dengan solat tarawih, kerana iman dan mengharap keredaan Allah. Ada syaratnya, bukan sembahyang tarawih 20 sebab nanti nak upload dekat Facebook dan tarawih 20. Oh, bagusnya kita orang ni 8 je, nak tunggu komen macam tu. Itu bukan imanan wahtisabah. Iman dan wahtisabah ni buat memang mengharapkan keredaan Allah. Rasa manisnya ibadah di Ramadan kerana ia ibadah yang memang diharapkan oleh orang-orang yang ingin mencari Allah. Gaza dan Yaman berlainan negara, namun berkongsi rasa derita yang sama. Yaman masih belum pulih, Gaza pula terus diserang hingga tidak tahu bila kesudahannya. Mari bersama kami, Pertubuhan Kasih Insan, menyalurkan lori bekalan air bersih untuk mereka. Semoga dengan keberkatan Ramadan ini terhapus duka air mata mereka yang amat memerlukan. Hubungi 012-7030-788 atau layari kasihinsan.org. Keranamu Yaman, demimu Gaza. Raikan Ramadan dengan pembaharuan ilmu dan kebijaksanaan. Dapatkan buku Fasting in Islam, Madrasah Ramadan, iktibar sepanjang masa dan pengajaran dari pelbagai dimensi yang mengupas isu pembaziran, perihal Ramadan, tarbiyah, intelek puasa dan lain-lain isu yang berkaitan Ramadan. Anda boleh dapatkan combo buku Madrasah Ramadan dengan harga RM48 atau combo ketiga-tiga buku Ramadan dengan harga RM63 sahaja. Beli di ikimniaga.my atau Shopee. Cari IKIM, jarak niaga. WhatsApp 017157695400 untuk bantuan. Rebut promosi istimewa sempena bulan Ramadan sehingga 4 April 2024. Sambutlah Ramadan dengan ilmu yang bermakna. Mawib menawarkan bantuan am persekolahan tahun 2024. Dibuka kepada pelajar-pelajar sekolah di dalam wilayah persekutuan dan di luar wilayah persekutuan. Syarat permohonan: beragama Islam, bermastautin di wilayah persekutuan sekurang-kurangnya setahun dan masih menetap, tertakluk kepada kiraan had kifayah yang telah ditetapkan. Borang permohonan dan maklumat lanjut boleh didapati di www.maiwp.gov.my. Tarikh tutup permohonan 19 April 2024. Inspirasi Jiwa. IKIM FM, inspirasi utama anda. Bercakap tentang halal analisis ni, kebanyakan orang tak kira sama ada dia Muslim atau non-Muslim. Bila kata halal analisis ataupun testing halal ini yang dihantar ke mamal, biasanya orang hanya skop nampak nak test ada babi ke tak ada babi ataupun alkohol saja. Biasanya orang yang nampak kat situ. Ikuti rancangan Halal Professional setiap hari Rabu pada jam 3.10 petang. Halal Professional, satu kerjaya, prestige dan global. Eksklusif hanya di IKIM FM, inspirasi utama anda. Dalam bab kerja, memang kita nak kerja kita dulu yang cepat siap dan selesai. Namun, tiba-tiba kawan pula yang datang minta tolong.
Dah kita rasa kerja kita terganggu. Jangan begitu. Amalkan konsep bahu ke bahu. Tolong menolonglah dalam bekerja kerana kita tidak tahu bila hari terdesak kita dan ketika itu kita perlukan pertolongan orang lain. Hari ini kita tolong orang, insya-Allah esok orang tolong kita pula. Pesanan khidmat awam ini daripada saya, Siti Rohani Surani untuk IKIM FM, inspirasi utama anda. IKIM FM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. IKIM FM memberi anda lagu nasyid yang mengusik jiwa. Biar berdetik waktu tetap teguh cintaku, sungguh tak cemas. IKIM FM, inspirasi utama anda. Anda kini bersama Siti Rohani Surani di Inspirasi Jiwa. IKIM FM, inspirasi utama anda. Anda semua dijemput untuk ramai-ramai memeriahkan majlis iftar Madani bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia pada hari esok 28 Mac 2024 Masihi bersamaan dengan 17 Ramadan 1445 Hijrah. Kat mana tu Ti? Esok pukul 5 petang hari Khamis di Dataran Putra Presiden 1 Putrajaya. Banyak juadahnya, sebanyak 10,000 juadah berbuka puasa disediakan kepada pengunjung terawal. Jadi semua dialu-alukan untuk membawa tikar dan juadah sampingan. Nak bagi meriah lagi lah. Makan duduk atas tikar meramai kat Padang tu kan. Barulah rasa kan kemeriahan Ramadan tu. Jadi semua dijemput hadir. Jangan lupa. Okey. Dan jangan lupa juga petang ni rancangan baby program saya yang seterusnya. Ada banyak kan. Tadi tazkirah Ramadan. Hari ni kejap lagi hari Rabu. Setiap hari Rabu jam 3.10 petang bersama kita untuk rancangan Halal Professional. Bukan sebarang tetamu, bukan sebarang tajuk yang saya bincangkan. Jadi dengarkannya nanti di FB Live kami di IKIM FM dan juga dengarkan di radio. Hari ini kita jemput orang bank bercakap tentang tajuknya peranan bank terhadap industri halal bersama dengan Cik Adnan mewakili Maybank Islamic. Dengarkannya nanti. IKIM FM, inspirasi Ramadan anda. Islam, ayolah kita mengimankan bersama-sama. Bulan Ramadan bukan sekadar menahan lapar, jua dahaga. Setiap ibadah di dalamnya dijanjikan